السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang saya sanjungi seluruh pegawai tadbir masjid, yang saya sayangi sekalian ahli qaryah dan jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Lebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran kehadrah Allah Rabbul Izzah kerana dengan ketentuan pada malam ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan semua. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab kita besok mendapat satu ikatan sebagai ikatan yang dapat memberikan syafaat di antara kita besok di yaumul akhirah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab kita mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada saat itu yauma la zilla illa zilluhu, tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Kita diberikan umur oleh Allah ini satu modal yang besar, yang mana modal ini kita tak mampu untuk menggantikan semula dan untuk membayar semula modal yang Allah berikan kepada kita. Apabila sesuatu modal yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah kita gunakan sebaik mungkin. Di dalam dunia, bila kita sebut tentang modal, maka urusannya adalah urusan perniagaan. Maka modal umur ini jadikan satu perniagaan kita dengan Allah. Tijaratan lan tabura, satu perniagaan yang tidak pernah dan tidak ada ruang kerugian. Tetapi jika modal yang Allah bagi kepada kita, kita masih rugi, maka kita berada dalam kelompok orang yang sengsara besok di yaumul akhirah. Dunia ini, tuan-tuan, dan alam ini bukannya muda lagi. Dunia semakin uzar. Tanda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin banyak terjadi. Jika tuan-tuan melihat di media massa, seluruh dunia berada dalam keadaan huru-hara yang tidak menentu. Banjir, taufan, kemarau, kepanasan yang melampau. Dan saat ini kita melihat apabila perkara-perkara ini, bencana alam terus berlaku, tidak ada jalan lain untuk kita ini supaya dapat keselamatan adalah kembali kepada Allah. Tidak ada teori lain untuk kita selamat
adalah kembali kepada Allah. Mungkin kita tidak sedar, seperti mana kita tidak sedar siang tadi sekarang telah bertukar menjadi malam. Kita tidak sedar, tiba-tiba saja malam, tuan-tuan. Begitulah malam ini. Kita akan menghabiskan masa dan urusan kebiasaan. Dan kita akan sedar besok akan siang. Begitulah keadaannya yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul kepada kita. Kita tidak akan sedar kerana kesibukan kita dengan urusan kehidupan. Tiba-tiba saja Dajjal lahir. Tiba-tiba saja dizahirkan oleh Allah akan makhluk yang bernama Dajjal. Tiba-tiba sahaja tuan-tuan kita akan terkejut dengan zahirnya perkara-perkara ini. Tetapi kita masih tidak berubah menjadi orang yang lebih baik. Ibadat kita masih tidak bertambah. Kerisauan kita dengan akhirat ini tidak ada. Kita masih lagi berlegar dengan kerisauan dan keresahan kehidupan. Daripada kita muda sehinggalah sekarang. Kita masih tidak boleh menukar keresahan, kegelisahan kita dengan akhirat. Tidak ada di dalam jiwa kita. Ketakutan masih tidak berada di dalam hati kita. Gementar sudah hilang. Mula dicabut sedikit demi sedikit. Seolah-olah iman kita semakin nipis. Yang paling kita khawatirkan, seperti mana yang disarankan oleh Sayyidina Rasul tentang satu doa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati hamba, maka tetapkanlah hatiku ya Allah atas agamamu, agar akidah aku ini tidak hilang dan tidak tercabut dan tidak habis dan tidak musnah, khususnya pada saat kita sakaratul maut. Wa ala ta'atika, dan kita tidak berubah, dicabut akan kebaikan kita, ditarik akan amal saleh kita. Kerana Allah menjanjikan kepada kita, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat ila al-akhir al-ayah. Ketika kita tidak mampu habiskan modal kita ini untuk berbuat amal saleh, maka kita dalam golongan orang yang rugi, kata Allah. Rugi itu tidak dilihat pada dunia ni. Kita tak semayang sunat maghrib, kita tak nampak kerugian di dunia ini. Kita tidak boleh bangun malam, kita tak nampak kerugian di dunia ini. Kita tidak boleh beristighfar pada waktu sahur, kita tidak lihat kerugian di dunia ini. Tetapi kerugian itu akan Allah tasawurkan kepada kita saat sakaratul maut. Kerana apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata kita akan mengikuti roh yang keluar daripada jasad. Sebab itu mulazamahnya kita melihat saat seseorang dicabut roh daripada jasadnya, matanya akan memandang ke atas. Sebenarnya bukan ke atas yang dipandang, tetapi rohnya yang sedang keluar daripada jasad. Percaya tidak percaya, saya dan tuan-tuan akan melalui saat itu. Suka tidak suka, saya dan tuan-tuan akan melalui saat itu. Reda tidak reda, saya dan tuan-tuan akan melalui saat itu. Jika kita masih tidak mahu berubah dan kita masih berada di dalam kesibukan dunia yang kita akan tinggalkan ini, maka takutnya kita berada di dalam kelompok yang Allah nyatakan dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cilakalah, kata Allah,
mereka yang sibuk dengan kemuliaan dan urusan dunia yang Allah telah katakan kepada kita, ad-dunya mata'ul ghurur, ad-dunya la'ibun wa lahwun. Semuanya telah dijelaskan oleh Allah sebagai satu garis panduan. Tetapi kita tetap leka. Kenapa aku leka? Jawapannya adalah iman yang berada dalam diri kita. Sebab itu, tuan-tuan, kita sentiasa dalam kelalaian dan kelekaan. Sehingga sampai satu waktu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat aku pada akhir zaman ini ramai, banyak, kata Nabi. Nabi ibaratkan seumpama buih di laut. Tetapi apa yang terjadi dan menjadi ketakutan kita, kata Rasulullah, Allah cabut kegerunan daripada hati-hati orang kufar, daripada hati-hati dan jiwa orang-orang kafir yang bukan Islam. Mereka tidak gerun dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman. Kegerunan itu telah dicabut oleh Allah. Kerana apa? Kerana hatinya penuh dengan keduniaan. Hatinya mula lupa Allah. Hatinya sibuk berurusan dengan dunia, tetapi meninggalkan urusan dengan pemilik dunia. Hatinya sentiasa ingin berurusan dengan dunia yang akan ditinggalkan, tetapi dia meninggalkan pemilik dunia ini. Hatinya sentiasa penuh dengan kegelapan akan tipu daya yang telah mempermainkan kehidupannya daripada bermula ia akil balik sehinggalah saat ini. Saya pernah berkata, jika umur kita 70 tahun, tak penat ke kita main permainan ini, tuan-tuan? Jika kita dah hidup 60 tahun, tak penat ke kita main dengan permainan ini? Permainan apa yang Allah sebutkan? Permainan dunia. Yang kita selalu ditipu dan sentiasa ditipu sehingga saat ini. Dunia tidak salah. Jika dunia yang ada pada kita menjadi penghubung kita dengan Allah Rabbul Izzah. Makhluk tidak salah. Tetapi jika makhluk yang ada di sekeliling kita menjadi penghubung kita dengan Allah Rabbul Izzah. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita tengok, Nabi ada sahabat. Dan sahabat yang berada di keliling Nabi menjadi hubungan dengan Allah. Dan mereka yang bersahabat dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan ikatan itu menjadi hubungan dan penghubung kepada Allah. Kita lihat ada sahabat yang kaya, contohnya Sayyidina Uthman ibn Affan. Tetapi kekayaannya dan dunianya menjadi penghubung kepada Allah. Dunianya dan hartanya menjadi satu penghubung untuk dia dekat kepada Allah. Sehingga hari ini jika kita pergi ke Madinah, maka orang yang membawa kita lawatan di sekitar Madinah menunjukkan kepada kita, inilah peninggalan wakafnya Sayyidina Uthman ibn Affan. Wakafnya ada sehingga sekarang. Baitumalnya ada sehingga sekarang. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan. Berapa ribu tahun? 1400 tahun. Katalah 1000 tahun. Sayyidina Uthman telah meninggalkan kita. Berapa banyakkah rahmat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Berapa banyakkah yang Sayyidina Uthman perolehi rahmat Allah?
Berapa banyakkah keredaan Allah yang telah berada pada Sayyidina Uthman ibn Affan. Inilah yang dikatakan kekayaan itu menjadi penghubung kepada Allah. Sehingga sekarang masih ada wakafnya dan baitumalnya Sayyidina Uthman ibn Affan. Tuan-tuan, apakah kita berjaya dengan dunia kita yang boleh menjadi penghubung kita dengan Allah? Apakah kawan-kawan kita di sekeliling kita, kawan-kawan yang menjadi penghubung kita dengan Allah? Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, malam ini saya ingin bawa diri saya dan tuan-tuan. Kita bukan orang yang kuat, kita bukan orang yang hebat, tetapi modal yang ada pada kita sebenarnya semakin sedikit. Saya sendiri telah menghampiri 60 tahun. Masa saya juga tidak banyak untuk ummah. Kita tidak tahu kerana zaman ini zaman yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman yang Nabi kata umatku pada zaman ini umurnya tidak panjang, kata Rasulullah. Nabi sebut tentang umat akhir zaman. Nabi kata umatku pada akhir zaman umurnya pendek dan badannya lemah. Kita tidak akan dapat umur yang panjang seperti mana orang terdahulu. Kita tidak sekuat sahabat-sahabat Sayyidina Rasul, salafus salih, tabi'in dalam melakukan amal ibadah. Sebab itu tuan-tuan, modal yang ada kepada kita yang masih ada, yang kita tidak tahu berapakah bakinya. Modal inilah yang kita kena gunakan sebaik mungkin. Jika tidak, kita akan gagal di sana. Jika tidak, kita akan susah di sana. Seawal tempat persinggahan kita, tuan-tuan, adalah kubur. Kata Nabi, jika kubur kita susah, perjalanan seterusnya susah. Jika di liang lahat kita susah, perjalanan seterusnya Nabi kata susah. Jika di liang lahat kita sengsara, perjalanan seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan sengsara. Tuan-tuan, apa yang saya nak bawa diri saya pada malam ini adalah saya nak ajak semua orang kita buka mata hati kita. Cintailah Allah. Kerana Allah sangat mencintai kita. Nabi sangat mencintai kita. Allah sangat sayang dekat kita. Kenapa saya kata Allah sayang kita? Kalau manusia, kita buat salah, dia terus marah kita. Dia terus benci kita. Dia akan canangkan seluruh kejahatan kita di satu kampung ini. Ini kejahatannya. Dia buat jahat dengan aku, dia buat khianat dengan aku, dia buat zalim dengan aku. Tetapi tidak Allah. Kita buatlah jahat beberapa kali. Allah tutup keburukan kita dan kejahatan kita. Dalam masa kita masih berbuat jahat, kita minta sihat. Allah masih bagi. Dalam masa kita berbuat kejahatan, kita minta rezeki, kita minta duit, Allah bagi. Dalam masa kita ini masih dalam keadaan tidak boleh meninggalkan kejahatan, kita minta nikmat itu dan nikmat ini Allah masih memberi segala permintaan kita. Sebab itu tuan-tuan, siapakah yang Allah kasih? Jadilah golongan ini. Yang pertama, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha
yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Nabi sebut dan Nabi jelaskan kepada kita, sesungguhnya Allah mencintai hambanya at-taqiyya, yang takut dengan Allah. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, mana perasaan takut kita? Lepas pada kuliah ini, tuan-tuan balik rumah dan saya balik rumah, saya tanya dengan diri saya, tuan-tuan tanya dengan diri tuan-tuan, di mana ya perasaan takut aku dengan Allah? Bilanya, lahirnya rasa takut itu aku kepada Allah. Tuan-tuan, iman ini ada nilai. Bila disebut tentang iman, al-iman, iqraru bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wa amalu bil arkan. Di mana nilai iman? Kita tak pernah tengok nilai iman. Kita tak pernah risau nilai iman. Kita tak pernah ambil tahu tentang nilai iman. Nabi kata iman itu ikrar dengan lidah, benarkan dengan hati, dan beramal dengan anggota. Hari bila kita melihat nilai iman kita, iman ini ada nilai naiknya dan ada nilai susutnya. Tuan-tuan, kita sering tengok nilai harta kita, tengok nilai susut dan nilai naiknya duit kita. Kita tengok dalam akaun kita. Akaun saya dah mula susut ni. Kita takut kan tuan-tuan? Akaun saya naik. Kita gembira kan tuan-tuan? Orang yang berurusan dengan emas, dia sentiasa menilai dan melihat susut dan naiknya nilai emas. Emas tengah naik ni, kena kumpul emas, kena beli emas, kena simpan emas. Bila kita menilai iman kita, sebab itu Nabi sebut, iman itu ikrar dengan lidah, benarkan dengan hati. Di mana kita ingin melihat nilai iman, wa amalu bil arkan. Tuan-tuan, tangan kita naik tak nilai iman? Kaki kita naik tak nilai iman? Mulut kita naik tak nilai iman? Mata kita naik tak nilai iman? Telinga kita naik tak nilai iman? Ataupun iman kita makin susut? Nilai tangan kita mula susut. Dulu kita rajin pegang Quran, dah setahun kita tak pegang Quran. Tuan-tuan, jika Quran ini boleh bersuara dan kita dengar, dia setiap hari menangis. Siapalah yang beruntung untuk memegang aku? Siapalah hari ini yang akan pegang aku? Siapalah hari ini yang akan tengok aku? Dulu, 30 tahun yang dulu, setiap hari orang pegang aku. Setiap hari orang peluk aku. Setiap hari orang cium aku. Kini aku dibiarkan di rak-rak. Aku dibiarkan di para-para. Aku dibiarkan di dalam almari-almari. Mereka dah tak mahu pegang aku. Mereka sudah tidak mahu peluk aku. Mereka sudah tidak mahu cium aku. Mereka sudah tidak mahu melihat aku.
Bila kali terakhir tuan-tuan dalam tahun ini kita pegang Al-Quran? Bila hari terakhir kita cium Al-Quran? Yang mana Al-Quran ini akan menjadi persoalan di liang lahat. Tuan-tuan, boleh ke besok kita jawab, siapa ikutan kamu? Dalam dunia lagi kita dah tinggalkan Quran. Dalam dunia lagi kita dah tak sayangkan Quran. Dalam dunia lagi kita dah mula tinggalkan Al-Quran. Tuan-tuan, macam mana kita nak mendapat kasih sayang Allah? Kedua, apa kata Nabi? Orang yang hatinya kaya, kata Rasulullah. Orang yang hatinya kaya, kata Nabi, golongan ini dicintai oleh Allah. Siapa orang kaya? Orang yang tak tamak dengan dunia ni. Yang mereka tamakkan dengan akhirat. Ibadat aku masih tak cukup. Hari ini aku tak zikir pun. Hari ini aku tak baca tasbih pun. Hari ini aku tak selawat pun. Hari ini aku tak istighfar pun. Tuan-tuan, mulut yang Allah bagi kepada kita percuma. Tapi apa kita buat dengan mulut yang percuma ni? Apa kita buat dengan nikmat yang percuma ini? Allah sebut, washkuruli wala takfurun. Syukurlah padaku. Ayat yang sebelumnya Allah sebut, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, kata Allah. Nescaya aku ingat engkau. Kalau bahasa mudah kita senang aja. Wahai hamba-Ku, ingatlah aku. Nanti aku ingat engkau. Jangan kau lupa aku. Yang hidupkan kau ni aku, kata Allah. Yang bagi makan aku, kata Allah. Yang bagi sihat Allah. Tapi apa yang kita buat? Tuan-tuan, kita hari ini hidup sehat, selamat, kita tak mampu sebut nama Allah. Macam inilah. Kalau masa sihat, masa kita ada rezeki macam ni, kita tak mampu sebut nama Allah, agak-agak besok sakaratul maut boleh tak, tuan-tuan? Masa sihat macam ni, masa senang macam ni, masa lapang macam ni, kita tak mampu sebut nama Allah. Tak mampu kita tuan-tuan nak sebut nama Allah, tak mampu. Alhamdulillah, kita semayang ada tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Cukup ke tuan-tuan modal itu untuk kita bayar syurga Allah? Cukup ke tuan-tuan dengan modal yang sebegitu kita nak bayar syurga Allah? Allah tanya nanti, aku bagi engkau mulut, engkau buat apa? Aku bagi engkau tangan, engkau buat apa? Aku bagi kau kaki, kau buat apa? Sebab itu Allah nyatakan dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hadapan Allah kelak, kita tak boleh bohong. Sebab apa? Sebab mulut kita Allah dah tutup.
mulutnya mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku hidup 60 tahun. Aku tak mampu nak kumpul subhanallah walaupun 100,000 kali. Aku hidup 60 tahun. Aku tak mampu nak himpunkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Walaupun 100,000 kali. Aku hidup 60 tahun. Aku tidak mampu untuk aku kumpulkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walaupun 100,000 kali. Aku hidup dah 60 tahun. Aku tidak mampu untuk membaca suratul Ikhlas walaupun seumur hidup aku 100,000 kali. Mulut aku asyik bercakap hal dunia. Sembang hal dunia. Berbincang hal dunia yang tidak akan putus-putus dan tidak akan berhenti. Ketiga, Allah sangat mencintai hamba-Nya Al-Khafi yang sentiasa menyembunyikan amalannya. Sekarang zaman orang memperlihatkan amalannya. Orang tunjuk bila buat baik. Tuan-tuan, sebenarnya syaitan dah berjaya dah dengan kita. Kita penat buat baik, tuan-tuan. Kita penat buat umrah. Lalu kita tunjukkan dengan orang. Kita penat bersedekah. Kita tunjukkan dengan orang. Kita penat sembahyang tarawih. Kita tunjukkan dengan orang. Syaitan telah berjaya dalam hidup kita, tuan-tuan. Syaitan telah berjaya keluarkan kita daripada syurga Allah. Syaitan telah berjaya menghapuskan amal saleh kita. Walhal Allah perintahkan kepada kita supaya kita beribadat dalam keadaan yang ikhlas kepada Allah. Banyak perkara yang kita gagal, tuan-tuan, dalam hidup ni. Tapi kita dah nak mati dah. Banyak perkara yang kita gagal di dalam umur ini. Tetapi kita sedang menuju untuk menemui hadrah Allah. Jikalah saat kita menemui hadrah Allah, kita masih gagal dan terus gagal, bermakna kita akan berada dalam kesengsaraan besok yaumul akhirah. Tuan-tuan, orang yang mencintai Allah, apa tandanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh malaikat mencintainya dan ia diterima di muka bumi, kata Nabi. Hadis ini riwayat daripada Bukhari. Saat Allah mencintai hamba-Nya, lalu Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, aku mencintai fulan bin fulan, maka engkau cintailah dia." Lalu Jibril berkata kepada seluruh penduduk langit, seluruh malaikat, "Wahai malaikat, Allah mencintai fulan bin fulan, maka kalian cintailah dia." Maka kata Nabi, tandanya ia diterima di muka bumi ini. Tuan-tuan, macam mana nak faham? Tuan-tuan tengok Nabi. Semua orang sayang Nabi. Saya sayang Nabi.
Kalau saya tanya tuan-tuan pun sayang Nabi. Kalau saya tanya orang dalam masjid ni, tak ada seorang pun yang benci Nabi. Semua orang sayang Nabi. Semua orang terima Nabi. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, kenapa saya sayang Nabi? Kenapa tuan-tuan sayang Nabi? Tuan-tuan ada tak jawapan dalam diri tuan-tuan? Kenapa saya sayang Nabi dan kenapa tuan-tuan sayang Nabi? Tuan-tuan, masa hidup Nabi, Nabi sayangkan kita. Sampai Nabi kata apa? Semua Nabi diperuntukkan doa yang mustajab untuk umatnya. Dan semua Nabi telah menggunakan peruntukan itu. Tapi Nabi kata apa? Aku simpan doa itu untuk umatku di akhirat. Satu je. Apa tanda kita sayang Nabi? Tuan-tuan, boleh tak ikut Nabi? Nabi kata jangan sombong. Boleh tak ikut Nabi? Nabi kata jangan benci orang lain. Kerana aku pun tak benci orang, kata Nabi. Orang yang kau benci itu adalah umat aku. Boleh tak ikut aku? Nabi kata, kalau kau sayang aku. Nabi suruh kita apa, tuan-tuan? Nabi suruh kita sayanglah orang lain. Sampai Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat kasih sayang, kata Nabi, la yurham, maka dia tidak berhak mendapat rahmat Allah. Kau cakap kau sayang aku, kau boleh tak ikut aku? Kalau kau sayang aku, janganlah lawan aku. Kalau kau cakap kau sayang aku, ikutlah cakap aku. Sebab Allah kata macam tu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang yang ikut Nabi, kata Allah, tanda ia mencintai Allah. Tuan-tuan, Nabi suruh kita jadi orang baik. Kalau kita tak mau berubah, bermakna kita lawan Nabi. Kalau kita lawan Nabi, tanda kita benci Nabi. Nabi kata, kita akan berada di akhirat besok dengan siapa yang kita sayang, dengan siapa yang kita cinta. Tuan-tuan, dunia ni dah nak kiamat dah. Saya seru diri saya dan saya seru semua orang malam ni. Dunia ni dah nak dikiamatkan oleh Allah. Tuan-tuan kan tengok tanda-tanda kiamat itu telah banyak berlaku. Kalau dalam hidup ni kita tak boleh tunjukkan yang aku sayang Nabi, yang aku cinta Nabi, tuan-tuan, boleh tak kita duduk besok di akhirat dengan Nabi? Satu je saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan. Nak tak tuan-tuan, dekat sana kita dapat duduk dengan Rasulullah? Nak tak tuan-tuan, dekat sana kita dapat peluang macam mana Sayyidina Umar dapat, Sayyidina Osman dapat, Sayyidina Abu Bakar dapat dan Sayyidina Ali dapat? Bahawa tak tuan-tuan, kita tidak dapat peluang ini di dalam dunia seperti mana sahabat Rasul. Sayyidina Abu Bakar dapat mengusap tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita cuma ada satu peluang lagi, iaitu jika kita dapat berada di syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kita akan dapat pegang tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat peluk tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tak teringin ke? Tuan-tuan tak ada rasa nak ke? Kalau kita nak peluang kedua ini, sebab masa Nabi hidup kita tak ada. Kita hidup, Nabi dah tinggalkan kita. Nabi tinggalkan kita 1400 tahun yang dulu. Nabi dah lama tinggalkan kita. Tuan-tuan, balik ini tuan-tuan tanya dengan diri tuan-tuan. Tuan-tuan rindu tak dengan susuk tubuh itu? Tuan-tuan tanya, tuan-tuan pernah tak rasa rindu dengan susuk tubuh itu? Jika tuan-tuan rasa rindu yang kuat, saya dan tuan-tuan modal yang masih ada, yang Allah masih kurniakan kepada kita sehingga hari ini, kita ikutlah cakap junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kerinduan kita selama hayat ini akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga kelak, agar kita dapat bersama-sama dengan Sayyidina Rasul di dalam satu syurga yang sama, demi untuk kita melepaskan kerinduan kita kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada dia agama dan kebaikan. Nabi sebut, Inna Allah Azza wa Jal yu'ti dunya man yuhibba wa man la yuhibba, wa la yu'ti din illa liman ahabba, faman a'tahu din faqad ahabbahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada hambanya yang dia sayang dan hambanya yang dia benci. Tuan-tuan, cinta ni tak boleh diukur dengan dunia. Kita tengok orang kaya, tu tanda Allah sayang dia, bukan. Jangan ukur macam tu, tuan-tuan. Nak ukur macam mana? Nabi sebut, kalau nak ukur, kata Nabi, dan tidak diberikan agama, kata Rasulullah, melainkan orang yang Allah sayang dia. Maka sesungguhnya, kata Nabi, siapa-siapa yang telah diberikan agama, maka sesungguhnya tanda Allah sayang dia. Tuan-tuan, Allah sayang kita bila kita jadi semakin baik. Makin baik. Saya selalu ingatkan keluarga saya dan anak-anak saya. Apa saya kata, nak masuk syurga ni tak susah. Tapi nak jadi baik susah. Kita baik kalau dalam keluarga, dengan anak kita, dengan menantu kita. Kenapa aku perlu baik dengan anak aku, dengan menantu aku? Sebab Nabi baik dengan anak dia. Nabi baik dengan menantu dia. Kenapa aku kena berubah?
Sebab aku nak jumpa Nabi. Susah Ustaz. Tuan-tuan, mahar untuk kita menemui Rasulullah adalah mahal. Mahar untuk kita dapat memeluk tubuh Nabi adalah mahal. Mahar untuk kita mencium tangan Nabi adalah mahal. Sebab tu buat baik ni susah. Sebab tu nak sembahyang malam susah. Sebab tu nak sembahyang tahajud susah. Sebab tu nak baca Quran susah. Sebab tu nak sembahyang sunat susah. Nak berhenti mengumpat susah. Nak berhenti benci orang susah. Nak berhenti bergaduh pasal dunia ni susah. Nak lepaskan dunia ni susah. Kenapa susah? Kerana kesusahan itu adalah mahar kita untuk kita dapat memeluk tubuh Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apakah kita tidak mendengar suara Rasul yang memanggil akan perkataan ummati, aina ummati, aina ummati. Umat aku mana? Umat aku mana? Umat aku mana? Tuan-tuan tak terngiang-ngiang ke tuan-tuan? Belajarlah untuk jadi orang baik. Sebab nak buat baik ni susah. Tuan-tuan, tak lama lagi kita nak jumpa Allah. Saya nak jumpa Allah. Tuan-tuan nak jumpa Allah. Itu aja. Kalau kita masih lalai, kita susah. Kalau kita lalai lagi, kita akan susah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita mampu baca Quran, tapi kita tak mampu untuk berhenti cerita hal orang. Tuan-tuan, kadang-kadang kita mampu khatam Quran. Sebulan sekali kita khatam Quran. Dan setiap bulanlah kita akan khatamkan cerita aib orang. Tuan-tuan, penat? Kita hapuskan amalan kita dengan mengumpat. Penat, tuan-tuan? Tak penat ke? Lepas balik umrah, kita umpat orang, habis umrah kita. Lepas baca Quran, lepas tu kita kata orang lagi, habis Quran kita. Dah kita semayang, lepas tu kita kata orang lagi, habis semayang kita. Tak penat ke tuan-tuan? Tuan-tuan, kita gagal lagi sampai sekarang. Takkan kita nak terus gagal? Takkan kita nak mati dalam keadaan mengumpat lagi, tuan-tuan? Sudah-sudahlah. Takkan kita nak mati dalam kita masih benci orang lain? Sudah-sudahlah. Apa kata Nabi? Orang yang Allah kasih, dia akan dapat hidayah, taufik. Doa dia Allah kabulkan. Ini Allah sebut, tuan-tuan, dalam hadis Bukhari. Siapa nak doanya Allah kabulkan,
jadi orang yang Allah sayang. Siapa nakkan sentiasa dalam pimpinan Allah, jadi orang yang Allah sayang. Tuan-tuan, macam mana nak sayang Allah? Tinggalkan selain Allah. Kita belajar, tuan-tuan, sayangkan Tuhan. Kenapa kita tak boleh sayangkan Allah lagi? Sebab kita masih sayangkan selain Allah. Kita macam tak nak tinggalkan dunia ni. Kita macam tak nak tinggalkan dunia ni. Seolah-olah. Padahal kita kena tinggalkan juga. Mahu tidak mahu, kita kena tinggalkan dunia ni. Belajar-belajar, tuan-tuan, untuk kita tinggalkan dunia ni. Belajar-belajarlah untuk tinggalkan dunia ni. Belajar-belajarlah untuk kita tinggalkan dunia ni. Kita belajar, tuan-tuan. Kita mula belajar. Supaya apa? Supaya kita dapat menerima untuk kita tinggalkan dunia ni. Kemudian, apa lagi kata ulama? Orang yang Allah sayang, orang yang mencintai Allah, kata Nabi SAW, dikurniakan berbuat amal saleh sebelum kematiannya. Sebelum kita nak balik jumpa Allah, kita sempat buat amal saleh lagi. Sebelum kita nak dimatikan oleh Allah, kita sempat buat baik lagi. Tuan-tuan, macam inilah. Dosa kita dengan Allah senang aja. Kalau kita menangis, kita minta ampun, Allah ampunkan. Tuan-tuan, macam mana dosa kita dengan orang? Dosa kita dengan mak, dosa kita dengan ayah, dosa kita dengan jiran. Sebab itu kadang-kadang, tuan-tuan, air mata saya tak berhenti untuk mengalir. Saya tanya dengan diri saya, mahu tak orang yang pernah saya zalim, mereka ampunkan saya? Mahu tak orang yang saya pernah umpat, mereka ampunkan saya? Seumur hidup kita bukan seorang, tuan-tuan. Beribu orang yang telah kita buka aibnya, kita bergaduh, kita sombong untuk memaafkan orang lain. Tuan-tuan, kalau tak selesai kita dengan orang, kita tak boleh masuk syurga. Kalau sampai sekarang kita masih bergaduh dengan adik-beradik kita, kita tak boleh masuk syurga. Kalau sampai sekarang kita masih berkelahi dengan abang kakak kita, kita tak boleh masuk syurga. Dah sampai sekarang, kita masih bergaduh dan benci anak menantu kita, kita tak boleh masuk syurga. Sebelum kita mati ni, tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah sebut macam ni. Kalau nak masuk syurga, Allah kata, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Belajar maafkan orang. Sebab Allah sebut
sifat ahli syurga itu, kata Allah dalam Al-Quran, dia maafkan semua orang. Tuan-tuan, belajar jadi ahli syurga. Sebab neraka ni susah. Belajar ya tuan-tuan. Sebab kita nak, malam ini Allah himpunkan kita di dalam Masjid Banggul Donas ini. Kita nak Allah himpunkan kita juga di dalam syurga yang sama. Ini cita-cita kita tuan-tuan. Inilah keinginan kita. Tetapi untuk kita masuk syurga Allah, belajarlah untuk maafkan orang lain. Pada akhir kuliah saya pada malam ini, kata Imam Ar-Rifa'i, kalam Imam Ar-Rifa'i, jika kita ingin mendapat cinta Allah, kata Imam Ar-Rifa'i, pertama, selalu tengok kesalahan diri sendiri. Apa salah aku? Apa jahat-jahat aku yang masih aku tak boleh buang? Bila kita dah mula tengok salah kita, kita dah ada tanda yang Allah dah mula sayang kita. Ketika kita sibuk dengan salah kita, kita akan tinggal melihat salah orang lain. Itu tanda Allah dah mula nak sayang kita dah. Kedua, Allah kurniakan pada hati kita kelembutan. Hati kita mula dah lembut dengan Allah. Kita dah tak degil lah. Kita dah tak melawan dah. Kita dah mula lembut dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah pergi umrah kan? Tuan-tuan pernah kan masuk kat Raudah, tengok makam Rasul. Jelas kan masih terbayang dalam memori kita. Dekat Raudah tu ada satu tulisan. Yang tertulis di Raudah. Syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa besar. Belajar jadi orang lembut. Ketiga, Allah kurniakan dalam jiwa kita kasih sayang yang tinggi. Kalau kita mula dah sayang orang, kita dah hilangkan kebencian dalam hati kita, tanda Allah dah mula sayang kita. Tuan-tuan, belajarlah sayang orang lain. Nabi pesan supaya kita sayang orang lain. Dan orang yang hebat adalah orang yang menyayangi akan orang yang membencinya. Orang yang benci Nabi, Nabi tunjukkan kasih sayang. Orang yang maki Nabi, Nabi tunjukkan kasih sayang. Orang yang hina Nabi, Nabi tunjukkan kasih sayang. Tuan-tuan, kita lupa macam mana Nabi buka kota Mekah. Futuhul Makkiyah, orang Mekah ni zalim Nabi. Sehingga Nabi pernah diboikot ekonominya.
Nabi dan orang Islam pernah diboikot ekonomi oleh orang kafir Quraisy. Ada satu riwayat mengatakan isteri Nabi, tuan-tuan kenal kan isteri Nabi, Siti Khadijah? Ada satu riwayat mengatakan Siti Khadijah meninggal sebab lapar sangat. Semasa tahun orang kafir jahiliyah tidak mahu menjual makanan kepada orang Islam. Tuan-tuan, ada riwayat mengatakan ada sahabat yang ambil sisa-sisa makanan, roti daripada tong sampah orang kafir Quraisy. Mereka ambil sisa roti itu, mereka bersihkan, mereka makan. Tuan-tuan, isteri Nabi sakit sebab lapar. Wahai muslimat semua, tak mau ke kalian menatap wajah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban untuk kita, hartanya, barang kemasnya, kedudukannya, semua diberikan kepada Islam. Sehingga matinya sakit akibat kelaparan yang melampau. Inilah pengorbanan Siti Khadijah. Kemudian kata Imam Ar-Rifai, tanda orang yang disayangi oleh Allah. Yang keempat, suka bersedekah. Kelima, jiwanya adalah jiwa pemaaf. Tuan-tuan, saya rasa setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan, saya minta maaf, minta ampun. Sebab saya tak pandai macam orang lain. Saya tak ada ilmu macam orang lain. Ini yang saya mampu. Cuma pada akhir kuliah ini, saya mohon doa untuk semua jamaah Panggul Donas ini. Pertama, tolong doakan saya, isteri dan anak-anak, Allah kurniakan atas kami husnul khatimah. Kenapa tuan-tuan saya minta doa tuan-tuan? Sebab saya bukan orang baik. Saya takut doa saya Allah tak terima. Tuan-tuan orang baik. Tuan-tuan selalu pergi masjid, selalu sembahyang jamaah. Betul, saya minta doa tuan-tuan. Kedua, tuan-tuan tolong doakan kita ada banner satu madrasah di Kampung Gemuruh, Tepuh, Kuala Nerus, dekat sebelah Petron. Kalau tuan-tuan nak pergi highway, tuan-tuan jalan depan sikit, lepas simpang masuk highway, tuan-tuan akan jumpa Petron baru. Sebelah daripada Petron itu, tuan-tuan akan nampak ada bangunan sedang buat. Bangunan itu adalah bangunan surau dan hampir siap 90%. Dan kita sedang proses untuk membina asrama pula sekarang. Kenapa saya minta doa semua jamaah? Sebab saya bukan orang kaya yang ada harta. Tapi Allah tentukan untuk saya buat benda ni. Kenapa saya sangat-sangat minta doa? Sebab besok kalau madrasah tu siap, insya-Allah kita akan terima ramai pelajar yang ingin bersama-sama duduk dengan kami. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Saya buat masa ini ada 2 sekolah di Selangor. Dan sekolah kami, saya tak minta apa-apa yuran daripada pelajar.
makan, minum, apa-apa duit, api air, tak ada. Kenapa Ustaz buat macam tu? Sebab saya bukan orang baik. Saya rasa ni je peluang saya untuk saya buat baik pada orang. Ini saja peluang saya untuk saya masuk syurga. Jadi besok, jika Darul Atiq Dakwah Center di Kampung Gemuruh, Tepuh itu siap, saya akan buat benda yang sama. Saya akan terima pelajar-pelajar dan saya tak minta apa-apa bayaran dari pelajar tersebut. Mereka cuma duduk dengan saya dan mereka jadi anak saya. Mereka jadi keluarga kami. Cuma syaratnya tak perlu pandai. Syaratnya dia nak jadi orang baik. Kenapa Ustaz tak perlu pandai? Kita berada di zaman yang akhir. Kita berada di fasa yang terakhir. Kita berada di kurun yang terakhir. Antara kita dan kerajaan Osmaniyah yang dulu. Kita sedang hampir kepada fasa yang terakhir, tinggal beberapa bulan untuk mencapai kepada 100 tahun yang terakhir. Sebab itu, saya bawa pelajar saya supaya menjadi insan yang baik. Mudah-mudahan, tuan-tuan tolong doa, kita nak selesaikan surau kita tu. Kalau tuan-tuan nak sama-sama dengan kami, tuan-tuan boleh berhubung dengan Tuan Haji Zaini Banggul Pradung dan juga sahabat kita Din Al-Barakah yang depan saya ni, pakai baju biru ni. Tuan-tuan berhubunglah dengan mereka kerana mereka adalah keluarga saya di Kuala Terengganu ni. Kenapa saya cakap mereka keluarga saya? Kerana mereka lah banyak bantu saya, tuan-tuan. Saya sebab itu kadang-kadang bila saya peluk mereka, saya nangis. Saya bukan orang Terengganu, tapi mereka anggap saya seperti orang Terengganu. Mereka dah anggap saya macam keluarga mereka. Macam adik mereka, macam abang mereka. Tuan-tuan, kalau saya kongsikan sikit, mereka lah yang bersusah payah mencari dana untuk pembinaan itu. Surau yang sedang kita buat dah banyak habis, tuan-tuan. 1.6 juta. Dah banyak dah. Sekarang kita tengah cat, pasang tile, nanti nak pasang kapet, nak pasang lampu. Asrama pun kita tengah buat. Malam ni, kalau tuan-tuan nak sama-sama dengan saya, kita buat baik, mana tahu, mungkin bulan depan kita mati. Mungkin minggu depan kita mati. Mungkin ujung tahun ni kita mati. Mudah-mudahan, apa yang kita tinggalkan menjadi satu amal jariah kita selepas kita tinggalkan dunia ini. Itu saja harapan saya. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami tadahkan dua tangan kami yang lemah ini, Ya Allah. Kami tadahkan dua tangan kami yang tidak ada daya dan upaya ini, Ya Arhamar Rahimin. Pimpinlah kami, Ya Allah, untuk jadikan kami menjadi insan yang baik pada sisi Engkau. Ya Allah, pimpinlah kami, Ya Allah, sehingga kami dapat menjadi insan yang Engkau redai tatkala kami menemui Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah beri hidayah dan taufik atas kami untuk kami menjadi ayah yang baik, untuk menjadi seorang abang yang baik, untuk menjadi seorang masyarakat yang baik, jiran yang baik, Ya Allah. Dan tolonglah
saat kami untuk mati dan saat kami menemui Engkau, ya Allah, jadikanlah saat itu kami sedang buat baik, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon saat sakaratul maut kami, ya Allah, mudahkan mulut kami untuk kami menyebut nama-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, saat kami sakaratul maut, jadikanlah saat itu kami sedang memanggil-manggil nama Engkau, ya Allah. Sedang kami memuji-muji akan Engkau, ya Allah. Sedang kami memanggil-manggil dan menyeru dan munajat akan nama-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Berilah peluang kepada kami untuk kami tatap wajah kekasih kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah beri peluang kepada kami untuk kami dapat melihat wajah kekasih kami sebelum kami menemui Engkau, ya Arhamar Rahimin, di dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Tolonglah, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah beri kami peluang itu, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin.